السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نحمدك اللهم بالمحامد التي حمدك بها أعظم أنبيائك المرسلين، ونثني به عليك بما أثنى به عليك أعظم ملائكتك المقربين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وتاج رؤوسنا وقرة أعيننا سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ونجيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد. Temunya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan untuk kita pada malam ini memulakan pengajian kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada pengurusan surau kita yang sudi untuk jemput saya untuk kita berkongsi sedikit ilmu yang boleh kita kongsikan bersama pada malam ini dan pada malam-malam akan datang, insya-Allah. Kitab yang kita akan gunakan ini ialah namanya Min Adabil Islam, ataupun diberi nama dalam bahasa Melayu ialah Adab-adab Pilihan dalam Islam. Ini satu buku yang dikarang oleh seorang alim besar, merupakan ulama yang dikenali dalam mentahqiq, yakni memberi khidmat terutamanya kepada kitab-kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikarang oleh al-alim al-allamah al-syekh al-muhaddis Abdul Fattah Abu Huddah rahimahullahu ta'ala. Dan di antara adab yang sangat baik untuk kita baca kitab ini ialah kita kena kenal siapa pengarang kitab. Kalau kita baca kitab Musalli, kita kena kenal siapa pengarang kitab Musalli. Orang kita baca kitab, nama kitab dah ingat, pengarang jauh sekali. Maka di antara keberkatan, barakah yang Allah Ta'ala bagi ketika mana kita belajar ni, selain daripada kita kenal kitab, kita kenal juga nama pengarang kitab kita. Ini ialah satu kitab yang membicarakan tentang adab. Bila sebut adab, maka perkara juga yang terletak dalam diri kita tentang akhlak. Bila berbicara tentang akhlak, maka dia berkait dengan ilmu tasawuf. Oleh sebab itu setengah ulama mengatakan at-tasawufu adab, setengah mengatakan at-tasawufu akhlak. Ilmu tasawuf itu ialah ilmu adab, dan ilmu tasawuf itu ialah akhlak. Faman zada fi at-tasawufi atau faman zada fil adabi zada fi at-tasawufi. Sesiapa yang bertambah adabnya dalam dirinya, bertambah akhlak pada dirinya, maka bertambah tasawuf dalam dirinya. Sekalipun para ulama membahaskan dan membezakan apa itu adab dan apa itu akhlak. Ini walaupun nampak secara zahir adab dan akhlak itu perkara yang nampak sama, tetapi dibezakan oleh para ulama di antara adab dan akhlak. Nanti bila kita masuk dalam kitab, saya akan terangkan apa yang disebut oleh para ulama tentang apa itu adab dan apa itu akhlak. Kita terus tengok pada muqaddimah, pada muka surat pertama Roman, nombor 1 Roman. Ini buku yang saya khidmat
Dengan makna saya usaha untuk terjemahkan balik ke dalam bahasa Melayu. Tetapi kita akan temui dalam buku ini beberapa kesilapan ketika mana saya buat buku ini. Kesilapan yang pertama ialah pada muka surat yang pertama yang kita akan baca ini. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Ini kata saya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim. Ikut jumpa tak ke surat nombor 1. Siapa-siapa ada kitab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim. Di situ ada gugur ala sayyidina Muhammad. Ini kesilapan pertama. Ala sayyidina Muhammad hilang. Catak sikit, buat tanda sikit. Ala sayyidina Muhammad. Nanti pada minggu akan datang saya bawa LCD, projektor kita akan baca biar semua orang boleh tengok, orang ada kitab ataupun orang tak ada kitab, insya-Allah. Ala sayyidina Muhammadin tu tak ada dalam buku, sebenarnya ada tetapi terdelete, terpadam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Ta'ala, dengan izin serta taufiknya dipermudahkan untuk kerja terjemahan bagi risalah min adabil Islam karangan seorang ulama besar yang berasal dari bumi Halab Syria ini. Seorang tokoh ulama asal tempat dia ialah di bumi Halab. Halab ni kita sebut satu negeri lah di Syria. Maka dia berasal daripada Halab, dan disitulah pada asalnya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ni dia belajar dengan ayah dia. Ayah dia atau suruh ngapal Quran dan sebagainya. Sampailah ketika mana umurnya 18 tahun, dia masuk di satu pusat pengajian yang dikenali di Halab sebagai Azhar Halab. Azhar ni Mesir lah, tapi nak royaknya tempat dia Halab ni ada satu sekolah, yang sekolah ataupun universiti itu lebih kurang sistem dia macam Azhar, maka dikenali sebagai Azhar Halab. Lepas tu selepas dia habis belajar situ, dia pergi sambung di Azhar Mesir sampailah ke peringkat habis, peringkat PhD lah kalau tengok. Tapi dulu dikenali dengan syahadah alamiyah. Dia payahlah, bukan macam PhD mula. Tapi ulama-ulama dulu dia nak dapat siapa mengaji, siapa peringkat yang mereka diuji untuk dapat syahadah tu. Penyaksian yang ini diuji oleh para ulama, mesti mahir dalam semua bidang ilmu. Kita hari ni kalau orang sambung PhD, rasa hebat dah sebab ada doktor. Tapi PhD ni tesis dia dalam satu bidang saja. Contoh, kalau dia ambil dalam bidang syariah, maka tesis dia dalam bidang syariah. Walaupun dalam bidang syariah, dia bukan kaji semua dalam bidang syariah, dia hanya kaji tajuk tesis dia saja. Ibarat agak, kalau dalam bahasa Arab ni, kalau orang ambil ilmu bahasa Arab, ilmu lughah bahasa Arab ni, kalau dia ambil PhD dalam bidang lughah, dia buat kajian tesis dia. Contoh, dia buat kajian tentang maksud huruf jar. Contoh, ala dengan makna atas. Apakah penggunaan orang Arab dengan perkataan atas, dengan makna dia pandai dalam bahagian tu saja. Ini belum tentu dia boleh dalam bidang-bidang yang lain. Tetapi suatu ketika dahulu ulama Al-Azharus Syarif untuk dapat syahadah ini, peringkat yang paling tinggi, diuji oleh para ulama mesti pakar dalam semua bidang ini. Hari ni barang payah lah. Kita hari ni sepun tak berat dah. Ataupun boleh PhD dah cakap nak suka dah. Bukan boleh PhD, boleh ijazah sikit pun rasa gong dah, rasa banyak ilmu dah, padahal ilmu tak ada. Ni kita nak kenal ulama kita ni, tokoh besar. Dan antara guru-guru dia yang sangat besar ialah Syekh Ali Al-Bayanuni, ulama besar di Syria. Dan juga antara guru yang masyhur ialah Syekh Muhammad Najib Sirajuddin. Nanti saya dalam kelas kita ni kita akan sebut nama-nama ni, nama-nama tokoh, nama-nama ulama.
Dan boleh jadi kita akan rasa dah waktu ustaz sebut nama, ingat pun dah ingat, kenal pun dah kenal. Kita gini, bila kita duduk dalam kelas ni, kita kena biasa dengar nama ulama, dan kita kena biasa dengar nama orang soleh. Walaupun kenal pun ustaz sebut sekali ni je, kenal tak kenal, kita pun kadang-kadang tak tahu apa kepentingan. Di kepentingan yang paling besar yang disebut oleh para ulama, inda zikri salihin tatanazzalur rahmat. Bila disebut tentang orang-orang soleh, maka turunnya rahmat Allah Ta'ala mencurah-curah. Kita ni, kalau orang sebut nama kita, boleh jadi orang sakit hati. Tapi bila sebut nama orang soleh, dengan sebut nama orang soleh pun, maka kita tumpang barakah di majlis kita, barakah dengan kita dengar nama-nama orang soleh. Nanti kita akan terbiasa dalam majlis saya ini, saya akan sebut nama. Ini nama-nama tokoh di kalangan orang-orang soleh yang mereka dekat dengan Allah. Mudah-mudahan dengan sebab sebut nama sahaja sekali pun Allah Ta'ala bagi rahmat pada kita, insya-Allah. Antara gurunya ialah Syekh Zaid Al-Kautsari. Ini seorang ulama besar juga. Mudah ceritanya, dia ni ulama besar yang mengaji dengan ulama besar. Maka hari ni bila kita belajar di Al-Azharus Syarif, kita mengaji di Masjid Azhar, di Masjid Azhar, maka guru kita tu merupakan murid Syekh Abdul Fattah. Mudah cerita kat Syekh Abdul Fattah Abu Udah ni ialah guru kepada guru-guru yang saya belajar di Al-Azharus Syarif. Guru pada guru ulama-ulama kita. Yakni mudah cerita kat ulama yang ada masa hidup hari ni, ulama-ulama tua yang masih hidup pada zaman kita sekarang ni, mereka akan rasa bangga boleh jadi anak murid Syekh Abdul Fattah Abu Udah. Untuk kita faham besarnya pengarang, siapa pengarang kita ni. Tokoh ni bukan tokoh biasa. Dengan makna ulama yang hidup hari ni, yang tua-tua, bahkan yang muda-muda akan rasa bangga kalau salah seorang daripada guru mereka ialah Syekh Abdul Fattah Abu Udah. Jadi kita ni, yang muda lagi ni, kita akan bila kita tahu Syekh ni mengaji dengan Syekh Abdul Fattah Abu Udah, maka kita akan rasa kagum. Sebab apa? Dia mengaji dengan seorang tokoh. Ini saya cuba nak beri gambaran tentang siapa Syekh Abdul Fattah Abu Udah yang kita belajar kitab dia pada malam ini. Risalah ini membahagikan di dalamnya 35 adab terpilih dalam Islam. Tak banyak, 35 saja. Yakni Syekh pilih untuk kita 35 saja. Kalau ikut adab ni banyak dah. Tapi hak ada dalam buku kita hanya 35 saja. Sikit sangat. Yang perlu diambil perhatian sebaiknya oleh seluruh umat Islam. Sekiranya seluruh umat Islam mengambil berat dan mengamalkan isi kandungannya, cahaya keindahan agama Islam akan menyinari seluruh alam ini. Ialah jadi uduh sikit Islam hari ni, antara ialah kan orang Islam dia tidak ada akhlak dan tidak ada adab. Antara sebab uduh. Bukan kita nak tunjuk ke orang lain dah. Diri kita sendirilah. Dengan makna kita cek dan muhasabah diri kita, kita tahulah kita ni banyak kurang. Pada asal terjemahan ini disiapkan untuk digunakan dalam satu program daurah bersama guru kami Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir Al-Azhari. Timbalan Mudir Mahatafi Al-Imam An-Nawawi mati. Ini jawatan dia dulu. Sekarang dia sedang membangunkan pondok dia sendiri yang dikenali dengan nama Zawiyah An-Nasiriyah. Ini dinamakan nama pondok dia itu sempena nama ayah dia, Nasir. Zawiyah Nasiriyah dia buat sekarang ni. Baru tengah perata tanah, baru tengah tambah tanah. Dengan makna kalau kita nak kenal dia, bukalah Zawiyah Nasiriyah ataupun buka Facebook dia Nazrul Nasir, kita kenal lah. Yang diadakan di Markaz Ad-Dirasah Al-Islamiyah Bukit Kijang. Ni cerita lama lah ni. Ni saya buat asal ni, buku ni saya terjemah. Gitu-gitu je kita terjemah untuk digunakan oleh peserta daurah beberapa tahun lepas di Pondok Masjid. Ni jalan nak pergi ke Allahumma salli ala Muhammad Aijerneh Masjid. Ni kalau kita daripada Mesremo, lepas Mesremo ada traffic light si Pampak tu, alik kiri ada surat, alik depan sikit ada surat, cuma dia masuk kanan. Masuk kanan tak Aijerneh dalam tu ada pondok dalam. Pondok ni dalam lah sikit.
Siapa dia? Di bawah kendalian mudirnya Al-Fadhil Ustaz Abu Usamah Muhammad Hanafiyah bin Tuan Guru Haji Husin. Mudah-mudahan mereka berdua sentiasa dalam jagaan Allah dan dikurniakan kesihatan yang sebaiknya untuk berkhidmat kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ni kita minta doa khusus untuk dua orang guru kita. Ni dua-dua orang ni muda belaka lagi. Tapi kita nampak dua orang ni dia ada suatu ketokohan yang boleh menarik orang-orang kita balik kepada Allah Ta'ala, balik cinta kepada ilmu. Dengan sebab mereka ni ada ketokohan yang tersendiri, maka kita mengharapkan Allah Ta'ala jaga dua orang tokoh kita ni. Kerana bukan mudah untuk kita bawa orang kembali kepada Allah. Oleh sebab tu Nabi kata la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min an yakuna laka humurun na'am. Boleh kamu tunjuk jalan kepada seorang sahaja, dengan makna bawa, dengan sebab kamu boleh bawa orang kenal Allah Ta'ala dengan sebab kamu. Bika dengan makna dengan sebab kamu, ba dengan makna ba as-sababiyah, dengan sebabmu. Hakikatnya yang bagi hidayah siapa? Allah. Cuma Allah Ta'ala dia ni jadi baik dengan sebab kita, untuk Allah Ta'ala balas pada kita hari kiamat. Walaupun balas ni tak wajib atas Allah, tapi Allah Ta'ala jadi dengan sebab kita tu orang jadi baik. Khairul laka min an yakuna laka humurun na'am. Lebih baik daripada kamu memiliki, Nabi sebut humurun na'am. Ini perumpamaan yang Nabi datang bagi menggambarkan satu kenderaan yang paling mewah yang orang duk minat nak miliki pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan makna Nabi buat umpama contoh tu sesuai dengan zaman. Sesuai dengan zaman. Zaman tu orang berakhir naik satu binatang namanya humurun na'am. Zaman ni dia lain pula. Dan tiap-tiap tempat minat dia lain. Kalau kita sebut kampung kita ni Ferrari tak sabar. Walaupun orang suka Ferrari, tapi orang kampung tak ada cita-cita nak naik Ferrari. Ferrari ke Porsche ke, ni tengok dalam TV je. Tapi orang kampung tak ada dalam kepala otak dia. Dia adalah hak pergi kat kampung ni, dia hak dia minat kali. Dengan makna kalau orang bagi berebut nak naik kereta tu belaka, lebih utama dan lebih hebat sekiranya dia walaupun tak ada apa-apa harta dunia, tapi dengan sebab dia boleh kembalikan orang kepada Allah Ta'ala. Seolah-olah dunia ni tak ada harga dah bila kita berjaya untuk tarik orang kembali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu di antara doa yang diamalkan, Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, beri hidayah kepada kami, wahdi bina, dan beri hidayah dengan sebab kami, waj'alna sababan liman ihtada, dan jadikan kami sebab kepada orang-orang yang dapat hidayah. Ni kita minta doa khusus pada Allah supaya yang pertama kita dapat hidayah daripada Allah, kemudian kita pula jadi sebab orang dapat hidayah Allah Ta'ala. Sebab tu saya doa secara khusus untuk dua orang ni. Kita sebut khusus tentang dua orang tokoh ini. Siapa nak kenal, kenallah. Ini zaman Facebook boleh kenal. Yang pertama Ustaz Nazrul Nasir, yang kedua Ustaz Abu Usamah Muhammad Hanafiyah. Kedua-dua orang ni kita panggil tokoh anak muda. Kita sebut di antara adab yang ada pada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni, dia di antara adab dia dengan guru dia Al-Imam Syafi'i, dia bila semayang sujud, dalam sujud doa ke Imam Syafi'i. Dia doa ke Imam Syafi'i. Kita ni ada beberapa adab. Di antara adab kita ialah tiap-tiap kali lepas semayang kita berdoa kepada mak ayah kita. Jangan tinggal. Lepas semayang, lepas tiap-tiap kali semayang kita berdoa mak ayah kita. Mudah-mudahan Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau tu imam tak doa pun kita boleh doa sendiri. 5 kali 5 waktu fardu kita doa. Mayang sunat kita doa kepada mak ayah kita. Ini adab kita. Dan di antara adab juga ialah mendoakan para guru. Mana-mana guru kita doa. Okay?
Dengan sebab guru ni lah kita dapat ilmu Allah. Dan dengan sebab itulah kita diberi keberkatan atas ilmu yang kita ada. Dengan izin Allah Ta'ala, saya juga berkesempatan mengikuti pengajian kita ini di asrama pelajar negeri Pahang di Hayu Sabit, Madinah Nasr. Kita surah kita ni saya tengok tak apalah, sebab kita, surah kita ni surah ngaji kita, tak apalah. Surah ngaji kita, Alhamdulillah. Sebab pesen saya ni, saya dah anda ceramah. Kalau baca kitab boleh lah. Suruh ceramah. Nak lama dah kita tak ceramah ni. Kalau ceramah tazkirah kosong gitu, tak ada kitab ni, dikurang sikit. Tapi bila baca kitab ni, kita rasa sedap sikit. Dan style baca kitab gini lah. Cuma saya cubalah untuk memodenkan penyampaian kita, insya-Allah kita susun, supaya orang kita boleh dapat manfaat daripada ilmu hari ini. Dengan izin Allah Ta'ala, saya juga berkesempatan mengikuti pengajian kita ini di asrama pelajar negeri Pahang di Hayu Sabit, Madinah Nasr, Kahirah, bersama Al-Syeikh Al-Habib Al-Nasib Ahmad bin Abdul Rahman Al-Makdi Hafizahullah, seorang ulama daripada bumi Hadramaut. Ada beberapa siri pengajian saya tidak sempat hadir khatam. Itu saja. Buku ni saya tak hadir khatam kitab. Sebab aku tak hadir kerana kitab ini dibaca oleh Habib Ahmad ini pada hari peperiksaan. Kebetulan waktu khatam tu waktu tengah periksa, kena dengan waktu periksa saya. Jadi tak boleh hadir untuk khatam. Itu cerita dia. Khatam je lah tak hadir. Satu majlis saya terlepas. Kemudian majlis lepas tu saya dengar rakaman saya. Sekian lama bercita-cita untuk mendengar syarahan kita ini secara langsung daripada lisan para ulama di bumi Kinanah ini. Akhirnya diperkenankan Allah. Syarahan beliau sangat meninggalkan bekas di hati. Dengan makna syarahan Syekh ni dia ada kesan yang tersendiri. Yakni boleh jadi kita baca kitab dengan kitab yang sama dengan guru yang berlainan. Maka tiap-tiap guru ada cara masing-masing, dan kita akan dapat dan kutip manfaat yang berbeza-beza daripada guru yang berbeza-beza. Oleh sebab Al-Habib Ahmad ni merupakan ulama daripada Hadramaut Yaman. Maka Hadramaut Yaman ni dia ada, Allahumma salli ala Muhammad, dia ada kelebihan yang tersendiri. Kerana bumi Hadramaut ini di antara kelebihannya ialah yang dikenali dengan ilmu akhlak dan ilmu adab. Itu bumi Hadramaut. Apa-apa pun pandangan orang kepada para habaib, itu pandangan manusia. Adapun kita menilai bukan dengan pandangan-pandangan kita sebut, pandangan orang nilai dengan penilaian hari ini. Kita nilai dengan cara, dengan timbangan, dengan ukuran yang jujur dan aman dalam dunia ilmu. Bila disebut dalam dunia ilmu ini, kita kena memperakui Hadramaut Yaman ini mempunyai sumbangan yang sangat besar. Bahkan masuknya Islam ke dalam negara kita ini menerusi tokoh-tokoh dan pendakwah daripada Hadramaut Yaman. Maka di situlah terbinanya masyarakat Melayu kita yang bersopan santun. Kerana mereka bawa sekali dengan mereka itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai ke hari ini kita akan tengok para habaib ini terkenal dengan adab yang sangat tinggi. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada para habaib daripada Hadramaut Yaman. Kerana kita terbiasa dan duduk dengan ulama-ulama ini, kita merasai kelebihan yang ada pada mereka, yang tidak ada pada guru yang lain. Adapun untuk menceritakan tentang ilmu yang dalam, yang halu-halu, maka Azhar juaranya. Kita akan ngaji ilmu halu-halu, kita akan ngaji dengan para ulama Al-Azharul Syarif. Tapi kalau nak ngaji ilmu akhlak dan ilmu adab, di antara tempat dia yang menarik ialah Hadramaut Yaman. Mereka ada kelebihan masing-masing. Maka kita mengiktiraf dalam bidang masing-masing. Oleh sebab itu kita akan tengok kitab-kitab terdahulu akan terpengaruh besar dengan kitab Hadramaut Yaman. Kita lihat tokoh-tokoh kita, yakni ulama-ulama Jawi kita,
mereka tidak akan meninggalkan kitab daripada Hadramaut. Kita buat contoh, kita ngaji kitab Syekh Daud Fatani. Syekh Daud ni tokoh besar, Al-Arif, Al-Allamah, Al-Fahamah, sehingga dia mendapat gelaran khusus daripada kerajaan Islam Turki ketika itu, mendapat pengiktirafan dari segi keilmuan Syekh Daud. Di antara kitab Syekh Daud ni ialah Sulam Mubtadi, Sulamul Mubtadi. Ni kitab masyhur, orang ngaji kitab Sulam. Kitab Sulam Mubtadi ni kalau kita balik dan kita perhati, separuh daripada kitab itu hanyalah terjemahan. Ini bukan yang Syekh Daud buat sendiri, bukan. Syekh Daud hanya terjemah kitab Arab saja. Dia ambil kitab Arab, dia terjemah. Lepas tu separuh lagi dia tambah sendiri. Dia ambil daripada kitab dia, ambil daripada kitab daripada seorang ulama Hadramaut. Nama kitabnya Sulamut Taufiq. Oleh sebab kitab dia nak buat ni diterjemah dalam bahasa Melayu, kemudian ditambah separuh, maka ditukar nama kitab. Asal kitab Sulamut Taufiq, maka ditukar nama Sulamul Mubtadi. Maka sapalah pada kita kitab dalam bahasa Melayu, dalam Jawi, nama Sulam Mubtadi yang dibuat oleh Syekh Daud, ambil mana ni? Terkesan daripada kitab karangan ulama Hadramaut namanya Sulamut Taufiq. Bahkan di antara kitab yang masyhur orang ngaji sampai hari ini ialah kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Ni kitab sulah ni, Nasihat Agama Wasiat Iman ni. Siapa ustaz-ustaz hok dia berasa payah nak mengajar, dia ambil kitab Nasihat Agama Wasiat Iman. Apa dia mudah orang berbanding kitab lain. Kalau kita baca musalli, tak kena cara dia kitab Jawi, gelepar juga siapa dekat ayat-ayat tertentu. Kalau tak biasa baca kitab, saya pernah dipanggil untuk ganti seorang ustaz, tak meroyak lah mana-mana sebab dekat je dengan kita. Dia tanya, "Bak apa panggil saya?" Kan ustaz lain mengajar. Dia kata, "Ustaz tu tak boleh baca kitab ni." Dia kata, "Ustaz ni tak boleh baca kitab ni, masa panggil dia, apa suruh dia baca kitab ni? Tak tanya ke dia boleh baca ke tak kitab?" Ni akhirnya dia baca kitab, dia baca musalli, tak lepas pergi dia kena tak lain. Lalah dalam muqaddimah aja. Bertahun-tahun baca kat muqaddimah tak lepas pergi dalam. Sebab apa? Sebab dah lepas. Minggu lepas saya cakap dengan adik saya di Imam. Dia kata ada seorang ustaz ni, orang panggil dia mengajar, dia pun baca kitab musalli. Dia baca di start, lama tu dia cakap, kata, "Payah juga musalli, kita ingat mudah je bab sembahyang." Dah. Sebab apa dia tak ajar belajar, dia nak mengajar kita. Jadi masalah. Tapi ada kitab hak mudah-mudah. Dengan makna kalau ustaz, kalau orang panggil mengajar kok, dia ada pilih kitab-kitab, kata, "Oh ni kitab insya-Allah lah boleh lah nak terang alu-alu." Antaranya kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, masyhur dengan gelaran Imam Haddad. Juga ulama daripada Hadramaut, daripada Tarim, Yaman. Tarim, Hadramaut, Yaman. Dan kitab Al-Imam Haddad ini yang dikenali sebagai mujaddid zaman dia ni, kitab yang dia sesuai untuk masyarakat awam. Dia ringan je. Dia ringan saja. Oleh sebab tu kita akan tengok kitab Nasihat Agama Wasiat Iman ini siapa pada kita. Dan dibaca pada kita di surah-surah di masjid-masjid. Kalau kita nak balik lagi sejarah, maka kita akan lihat Hadramaut Yaman ini dia mempunyai sumbangan yang tersendiri dalam perkembangan ilmu Islam. Dan kita bercakap dalam dunia ilmu. Kita tidak bercakap dalam dunia yang lain. Oleh sebab itulah saya sangat rasa gembira lah bila saya boleh mengaji seterik dengan guru saya daripada Hadramaut Yaman.
Saya ngaji kitab lain lagi dengan dia, antaranya kitab Muqaddimah Hadramiyah, saya baca dengan dia, dan beberapa kitab yang lain. Hasil daripada himpunan pengajian risalah ini hasil dari saya duduk dengan guru-guru yang berbeza ini, dapat disimpulkan bahawasanya tidak ada kemanisan pada segala ilmu yang diikuti dan dipelajari yang tidak diikuti selepasnya dengan amal. Dengan makna kita tidak akan rasa sedap belajar ni, melainkan kita boleh makan buah amal. Dengan makna kita belajar ni sedap sekali, mana sedap kali. Belajar duduk dalam kelas gini sedap, tapi sedap kali lepas kita tubik daripada kelas kita boleh buat benda kita belajar. Tu sedap. Ibarat kita tanam pokok kita pokok durian. Kalau tahun ni dak buah belaka, masing-masing sugur belaka. Tahun ni dak jadi durian. Kebun luah mana pun, tapi dak buah. Maka nampak sedih sugur. Begitulah sugurnya orang belajar. Bila dia belajar dia tak boleh buat. Kita akan rasa sedap, tak selesa. Sebab apa? Tak ada asyik kita belajar. Bila tak ada asyik tu, kita fikir apa gitu. Belajar tapi tak boleh buat. Orang tanam pokok, mana tak buah. Dia fikir, dia akan fikir. Dia fikir, maka dia kena cari jalan penyelesaian kali nak makan buah. Ini kalau dia tujuan tanam pokok, nak makan buah. Tu cerita dia. Tapi kalau ditanam pokok, nak hiasan depan rumah, dia tak fikir buah. Kadang-kadang orang, dia ada rumah di halaman, dia nampak lawa. Dia pun tanam pokok pelang. Kayak kita yang pokok pelang, dia akan sutik. Bila buah kau banyak, banyak buah ni, kutik tak dalam, buruk jatuh atas. Akhirnya, dia pun catah. Sebab apa? Sebab dia pun tak berasa nak makan buah kau ditanam sendiri. Buah ke tak buah ke, dia tak penting lagi dia. Sebab tujuan dia nak menghiaskan halaman saja. Orang belajar gitu kok. Kalau kita mari ni, tujuan kita ialah, tujuan bukan sekadar nak isi waktu garis isyak. Tak. Bukan sekadar berasa sedap boleh buh kita atas rehat, lepas tu dengar tak. Tapi cerita ialah, kita ada tujuan. Tujuan kita nak makan buah. Buah kita buah amal. Itu tujuan kita. Itu tujuan kita duduk. Dengan makna, selama mana kalau kita belajar ni kita tak boleh gerak buat, kita tak akan puas hati. Kita akan korek. Duk mana salah? Siapa tak lihat? Orang lain ni nak makan buah, dia beli pokok, ada buah dah. 50 riyal, 60 riyal rambutan. Tanam 2 tahun boleh makan. Puas hati. Dengan makna cari usaha nak makan derah. Buah tanam sendiri. Kita gitu kok. Kena usahalah. Cari ilmu yang kira-kira ilmu ni hak khusus untuk kita beramal. Dan di antara banyak-banyak kitab oleh kita beramal, kitab ni. Ni kitab untuk cari makan buah ni. Ibarat kita. Ni umpama kita perumpamaan. Begitulah juga tiada manfaatnya ilmu yang tidak disulami dengan keindahan adat Islam dan tidak dihiasi dengan kecantikan akhlak. Dengan mana ilmu orang tu banyak sekali mana pun, kalau dia perangai uduh, orang tak berahi dia. Dia tak beradab, orang tak suka. Ilmu dia tu macam tak ada manfaat. Dia ni bagus mengaji, ilmu banyak, sembahyang duha tak tinggal, bangun pula tahajud malam. Tapi Allah, perangai uduh, kedeku. Berahi kata kau orang. Allah kata, dia mayang je banyak. Tapi, orang tahu belaka. Malah sebut lah. Itu ibarat. Tak ada manfaat. Ilmu itu bukan sekadar maklumat yang tersimpan dalam hafalan, tetapi yang membuahkan amal soleh. Ulama kita kata, bila Quran kata ilmu, yang dimaksudkan ilmu itu hak kita buat, hak kita beramal. Kalau kita ngaji, kita tahu saja tu maklumat je. Yang ni maklumat yang sekadar sifat lapala tak jadi ilmu. Macam mana jadi ilmu? Lepas kita beramal dengan dia. Itulah sebenar-benarnya ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran. Bila Quran kata innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang sebenar-benar takut Allah Ta'ala ulama' je. Ulama' ni ialah orang-orang yang banyak ilmu, dan ilmu dia ilmu yang sangat mendalam. Itu ulama.
Hari ni kadang-kadang kita ngajar sikit orang ni ulama muda ni, ulama muda pun ulama duk mana ulama? Tahu tak ulama ni benda? Ulama ni kata jamak yang menunjukkan kepada banyak. Seorang dipanggil alim. Ain, lam, ya, mim. Tu seorang. Kalau ramai ulama. Kalau seorang alim. Tahu apa maksud alim? Alim ni ilmu, orang yang punya ilmu yang sangat mendalam. Tu alim. Dia berbeza dengan alim. Ain, alif, lam, mim. Bunyi tulis je tak. Kalau tulis Melayu L-I-N belaka. Tapi tulis Arab beza. Ain, alif, lam, mim dengan ain, lam, ya, mim. Beza. Kalau ain, alif, lam, mim ni ada ilmu sikit-sikit orang panggil alim dah. Alim dia. Kalau ikut bahasa kau alim ni, tahusa panggil alim dah. Oh dia tu alim. Alim dia. Alim dia. Tak dia alim, bak nikah alim. Bak nikah je, bak lain mampu. Bak nikah je alim tak. Alim kau panggil. Tu orang panggil benda. Tu alim nikah. Tak apa, alim tak nikah. Dengan makna walaupun dia mahir beberapa je, alim tu. Tapi nak jadi alim tu barang payah. Nak panggil ulama-ulama ni bukan barang mudah. Sebab ulama ni jamak bagi alim. Kalau alim, jamak dia tak ulama. Jamak dia alimun. Tapi Quran tak sebut alimun, Quran sebut ulama. Bila Quran sebut ulama nak royak, bukan setakat ilmu saja sikit-sikit. Ilmu dia banyak, dia beramal dengan ilmu yang banyak. Nak cari ulama di barang payah ni. Nak panggil orang ulama mudah. Nampak cakap dak ni ulama ulama belaka kita orang awam. Kita dak reti main bola. Kita pergi padang. Tak. Pergi tengok orang main padang bola. Mana sin dekat orang biasa main bola? Mana? Ada jambu, pada jambu. Pergi apa ada jambu tengok orang main bola. Tengok seorang pandai dia main. Pandai tukang nilam dia. Kita ada main bola ni royak dia pandai. Tapi orang pandai apa gitu? Ada pandai main tu dah negara dah. Pandai apa gitu. Tapi kita dapat pandai. Aku tengok pandai dah. Ada kita. Begitu juga orang awam. Dia tengok cakap sedap alim dia. Tengok cakap sedap. Dia kenal alim ni cakap sedap. Kalau tok guru tua mengajar kita, tak berasa belajar. Kadang-kadang tok guru tua bunyi suara kodok tapi banyak ilmu. Tapi orang tak pandang. Orang muda kadang-kadang cakap aja sedap, tapi orang pandang mereka. Tak apa, kita bukan panel penilai untuk kita ukur orang ni banyak ilmu atau tidak. Melainkan ulama yang mengiktiraf ulama. Dengan makna nak iktiraf orang ni banyak ilmu, ialah orang banyak ilmu buat royak dia banyak ilmu. Kalau orang banyak ilmu cakap dia ni ada masalah dalam ilmu, dengan makna kena tengok balik. Begitu juga kita. Nak tahu orang ni alim, faham dok akidah, dia kena selari dengan ulama akidah. Kalau dok dia cakap akidah tak lain kita betul belaka. Kata Allah atas langit pun kita betul kok. Dah ustaz cakap dia kata. Ustaz kata Allah atas langit, kita kata Allah atas langit, bab ustaz kata Allah atas langit. Betul betul guananya keluar daripada jalanan tauhid akidah ahli sunnah wal jamaah. Dah kita orang awam dengar betul belaka. Tapi bila dia menyalahi jalanan ulama tauhid, maka dia salah walaupun dia ustaz cakap. Dia ustaz, dia bukan ulama. Bila ustaz menyalahi pandangan ulama akidah tauhid ahli sunnah wal jamaah, maka kita tolak pandangan. Itu saja. Bukan Allah Taala duduk atas langit. Kalau Allah duduk atas langit, sebelum ada langit Allah duduk mana? Ini jalanan kita panggil tauhid, ilmu, perjalanan ilmu.
Ni salah masuk tauhid ni tak apalah untuk kita faham perbahasan. Untuk kita faham perbahasan. Kata Allah ada langit. Dan sebelum ada langit Allah duduk mana? Langit Allah buat ke langit siapa buat? Langit Allah buat. Dengan makna ketika Allah ada dengan sifat ada Allah yang azali, maka langit tak ada lagi. Dan masa langit tak ada, Allah duduk mana? Bukan Allah Ta'ala buat langit sebab nak duduk di langit. Komang Allah Ta'ala. Sebab tu kena faham boleh. Yakni nak iktiraf, ni betul tak jalanan tauhid dia, kena sama dengan ulama tauhid. Betul tak jalanan fiqh dia, kena sama dengan jalanan ulama fiqh. Betul tak adab dan akhlak tasawuf dia, kena sama dengan jalanan dia. Sebab tu kita sebut ulama ni bukan suatu benda yang nak jadi ulama ni bukan mudah. Jangan rasa suka dan gembira orang awam panggil kita ulama. Bila Quran sebut innama yakhshallaha min ibadihil ulama, dia suatu benda yang sangat payahlah nak cari. Bila iktiraf, ulama iktiraf bahawa yang semata-mata dia takut Allah ulama saja. Ulama dia takut Allah. Bahkan itulah yang dilihat pada generasi para sahabat yang terdidik secara langsung di bawah tarbiyah teladang agung Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diikuti pula zaman selepasnya, bermula daripada para tabi'in, para salafus soleh dan setiap generasi ulama yang mewarisi keindahan adat ini menerusi rantaian sanad yang bersambung sehingga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ni, ilmu Islam ni, ilmu umat Nabi maha sini. Maha mana? Maha pada sanad. Sanad ni dengan makna kita dapat ilmu daripada guru yang mesti dia terlebih dahulu belajar dulu daripada guru dia. Dan guru dia mesti ada guru. Guru dia mesti ada guru. Guru dia mesti ada guru. Siapalah guru yang atas kali ialah Rasulullah. Kalau putus kita orang sikit. Dia ngaji mana? Awak pergi baca kitab, awak ngaji, awaklah. Dah kalau dia tak ada guru, macam mana kita boleh nak pegang kuat sikit dengan dia? Melainkan dia mesti dengan guru. Itu maha. Ilmu Islam maha sebab dia ada rantaian sanad. Saya belajar dengan guru saya, maka guru ni akan belajar dengan guru dia, belajar dengan guru dia sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha di situ. Mana-mana ilmu tak kira. Hadis ke, tafsir ke, fiqh ke, mana-mana kena ada sanad. Mesti dengan sanad yang sahih. Kemudiannya edisi terjemahan asal itu dikemas kini sekali lagi kali ini. Ini dengan makna hak ni saya buat ni saya sambung cerita saya, ni saya buat pula cek semula sekali lagi untuk digunakan dalam daurah bersama guru kami Al-Fadhil Ustaz Abu Usman. Ustaz minta saya masa saya duduk Mesir baru ni, dia WhatsApp saya minta Ustaz Juki minta hak terjemah baru ni dia nak buat daurah. Ketika tu di tahfiz muqarrabin di kertas, maka saya pun cek sekali lagi bagi ke dia. Hak saya cek kali berapa kali tak tahulah. Lepas saya bagi ke dia baru ni, iaitu sebelum Ramadan, dalam bulan Syakban gitu, saya cek pula kali lagi barulah jadi kitab ni. Nak jadi kitab ni, saya baca daripada awal sampai habis ni lebih daripada 100 kali dah. Kita baca daripada awal sampai habis, baca lebih daripada 100 kali kita baca. Tapi walaupun lebih daripada 100 kali, tetap akan jumpa salah. Sebab kita manusia biasa je. Kira baca 100 kali ke 1000 kali ke, akan ada kekurangan. Sekalipun pastinya masih terdapat kekurangan dengan kemampuan yang tidak seberapa daripada penterjemah. Saya buat buku ni, sahabat saya mula-mula dia tengok kulit pun dia kata salah dah. Kulit salah dah. Salah pertama dia kata min adabil Islam dalam Jawi, dalam Arab tu dia kata alif tanpa hamzah. Alif tanpa hamzah. Saya pun tak perasan. Sebab saya masa designer buat, orang design buat ni, saya ingat ke tu ialah kha. Kita tak pandai ilmu kha, kita ingat ke bila kha kena buang hamzah.
Kita tak tahu rupanya kena buh orang Hamzah. Nampak ni kok berapa kali gini, kita pun tak cara lah. Rupanya memang dia tak ada Hamzah, tak ada Hamzah min adabil Islam. Yang kedua dia tegur saya ialah kerana nama Syekh kecil, nama saya besar. Dan kita tak perasan juga. Dengan insya-Allah cetakan kedua saya akan besarkan nama Syekh, saya akan kecilkan nama saya. Asalnya buku ni saya buat, saya minta abang saya buat tanpa letak nama saya depan. Tu asalnya. Dengan letak nama Syekh je depan. Tu asal. Kalau ikut saya lah. Tapi abang saya kata tak boleh, mana boleh kena boh buat nama mu kata. Kalau ikut kita tak boh nama langsung depan ni. Nama dalam dah. Tapi dia suruh boh depan ni, ada depan nama ni. Tapi jadi salahnya lah nama kita besar, nama Syekh kecil. Tu kena ngajak mula datang insya-Allah. Cerita masa hidup Mesir, saya ni dulu tiap-tiap bulan saya tulis. Ni tahun 2008 2009 gitu saya tulis. Tiap-tiap bulan risalah 2 muka surat. Tepek. Risalah ni sebelum saya sebar. Saya cek. Kita cek. Lepas kita cek dalam komputer, kita print, kita cek luar dulu. Tak boleh salah. Lepas kita cek ada salah, kita print kali kedua untuk photostat. Bila lepas photostat, duk tangan kita photostat tengok nampak lalu salah. Allah, macam mana boleh terlepas ni? Tadi sebelum tu cek takut ada salah, tapi lepas photostat ada salah. Bukan sekali, tiap-tiap bulan akan jumpa salah lepas photostat. Kerana Allah Ta'ala kata kita ni dakwah. Itulah kemampuan kita. Dengan mana salah ni boleh jadi salah salah gitulah. Walaupun salah kecil panggil salah lah salah. Nota kaki Kitab min Adabil Islam saya rujuk dalam bahasa Arab 2 cetakan. Satu cetakan Maktabah Darul Pustaka Darussalam, satu pustaka Darul Basyair. Cetakan tahun 2019 cetakan tahun 2013 Setiap tajuk akan dalam kitab kita akan tajuk. Adab pertama tajuk, adab kedua tajuk, adab ketiga tajuk. Tajuk ni dalam kitab asal tak ada. Dalam kitab asal tak ada tajuk. Tapi tajuk ni saya ambil hak orang sikit, saya reka sikit. Reka ni bukan reka bodoh-bodoh dak. Kita tengok dalam kita pun buat tajuk sikit. Supaya kita ni bila ada tajuk ni kita ada menarik sikit. Sebab orang bila tanya buku dah buku adab. Dah ada dalam. Cerita bab adab dah adab dalam. Ada ni adab. Maka bila ada tajuk ni adab 1 adab ni, adab 2 adab sampai ke adab 35 tengok tajuk. Oh ni adab dalam. Walaupun ada 35 adab nanti kita akan setuh halu-halu daripada tiap-tiap adab. Dengan makna boleh jadi seadab ni kita sehari sekali pertemuan satu adab, sekali pertemuan satu adab. Kesempatan ini juga tidak lupa untuk saya ucapkan jutaan terima kasih serta penghargaan yang tidak terhingga kepada semua yang terlibat, membantu dan memberikan sokongan sehingga terjemahan ini berjaya diterbitkan. Ini khidmat yang saya boleh buat. Tiap-tiap orang dia ada kemampuan yang berbeza-beza. Saya ni nak kata pandai sangat tak juga. Tapi Allah Ta'ala boleh, kita boleh untuk terjemah sikit-sikit. Maka hak ni saya boleh tolong untuk orang awam dapat rasa. Katanya pula dia belajar lama-lama, orang awam boleh benda, masyarakat kita nak rasa juga. Ni kita boleh rasa buku kita. Boleh rasa. Mudah-mudahan ganjaran Allah bagi usaha kecil yang dipermudahkan olehnya ini tu menjadi amal jariah buat ibu serta ayah yang tercinta. Saya bila ayah saya meninggal, di antara benda yang saya bercita-cita lah saya nak buat buku lah. Nak buat buku untuk kita edarkan pada masyarakat. Cita-cita kita. Dengan harapan, dengan sebab buku ini, maka ayah saya dapat pahala jugalah. Sebab kita duduk belajar ni sebab sokongan yang paling besar daripada ayah saya. Di samping menjadi sebab untuk dimasukkan di hambanya yang lemah ini serta seluruh pembaca risalah ini. Dengan mana kita belaka kita harap kita semua ni lah. Kita harapnya
dimasukkan dalam golongan yang mendapat taufik daripadanya, sekaligus dipermudahkan olehnya untuk kita semua menerapkan adab-adab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian ini. Ini harapanlah. Saya harap saya sendiri sebelum orang lain dapat beramal dengan 35 adab ini. Itu kita harapan kita. Yang mengharapkan keampunan daripada Tuhan Al-Karim Al-Wafar, Muhammad Syukri bin Muhammad Nazar. Hayus Sabi', ini nama tepat. Madinah Nasr. Madinah tu bandar lah, bandar Nasr. Nama bandar ni Nasr, di kota Kahirah. Ni ibu kota, ibu negara Mesir. Mesir, Jumaat ambil barakah hari Jumaat, 1 Ramadan ambil barakah awal Ramadan. Maka saya siap habis dengan makna muktamadkan kitab ni sebagai last sekali untuk kita terbit. Yang mana saya cek terakhir pada Jumaat 1 Ramadan baru ni lah, Ramadan dekat kita ni lah, 1441 Hijrah, bersamaan 24 April 2020 Masihi. Masa Covid baru ni lah. Tengah-tengah tu ada jugalah kita boleh buat hasil yang kita boleh sampaikan pada masyarakat kita. Buku ni ialah buku adab. Buku ni buku yang kita rasa bukan kitab berat lah, tidak berat sangat. Kitab yang mudah untuk kita hadamkan. Nah, saya rasa kitab ni sesuai untuk kita semualah. Sesuai untuk kita semua. Dan kita adab ni sebab dia untuk orang awam, maka dia perlu untuk disegerakan. Kata guru saya, mesti orang awam ni kena ada. Kita ni kita kena bagi derah ilmu-ilmu gini, sebab ilmu yang berkaitan dengan kehidupan seharian. Sebab tu saya galakkan untuk tiap daripada kita ini untuk memiliki kitab ni. Ni bukan sebab saya nak kau keuntungan daripada kitab dak, daripada jualan saya dak. Walaupun saya nak dapat kau keuntungan tu hak saya, tapi bukan sebab tu. Tapi kerana manfaat isi kandungan ini. Saya kenal kitab ni tahun 2007 ketika saya baru sampai Mesir. Nah, bila saya kenal tahun 2007 daripada salah seorang daripada guru kita jugalah, kita panggil sahabat kita, Ustaz Fahmi Syed Nordin. Dia sekarang ni duduk di Bukit Payung. Dia memperkenalkan kitab ni kita mula-mula kenal tu kita suka dah. Kitab kecil je dalam bahasa Arab. Kitab dia sesuatu je. Nipis tu. Tebal gitulah. Kitab sesuatu. Tapi Allah Ta'ala bagi boleh terbit 2007 ni 2020. 13 tahun lepas saya kenal kitab. Lepas saya kenal kitab ni dengan mana kita terbitkan lepas 13 tahun dah. Lepas tempoh yang panjang. Dan kita rasa benda ni sangat sesuai untuk kita semualah. Sangat sesuai. Tapi hari ni kita hanya baru belajar tulisan saya, baru mukaddimah saya. Kitab dah masuk langsung. Kitab insya-Allah kita masuk minggu hadapan, 2 minggu akan datang. Lepas raya haji ya. Lepas raya haji insya-Allah. Ini seminggu lepas raya haji kita ketemu pula, sekiranya Allah Taala panjang umur, kita masuk pada intibati kita. Sekali lagi saya sebut, kita sangat menganjurkan untuk kita miliki kitab ni, kecuali orang yang ada keuzuran. Uzur macam mana? Saya ustaz tak boleh baca kok. Ada pun. Tak apa. Kitab ni saya buat, yang pertama saya buat urut dia urut besar. Bukan urut besar, urut dia besar sikit. Kerana setengah kitab ni dia buat tulisan tu halus. Sebab apa saya buat urut ni besar? Sebab kebanyakan orang yang hadir dalam majlis saya orang tua. Supaya orang tua dan orang muda masing-masing boleh dapat manfaat. Tapi ramah hok mari kelas kita orang tua lah. Sini je pelik. Sebab ramah orang muda lah. Kat lain nak jumpa orang muda, nak jumpa orang muda ni payah sikit. Tapi ni sebab surau orang muda, maka orang muda ramah. Tapi kat lain orang tua lah. Maka saya besar sikit tulisan. Yang kedua, saya tak masukkan bahasa Arab. Tak masukkan hak asal kitab bahasa Arab. Saya ada 2 versi saya buat. Satu yang saya buat selang-seli, Arab Melayu, Arab Melayu, Arab Melayu. Tapi kat setengah orang kita ni, kalau ada Arab Melayu dia mari serabut. Dia kata orang muda, okey tidak faham bahasa Arab dia kata.
Jadi kita rasa tak sesuai untuk kita buat Arab Melayu gitu, walaupun hakikatnya ada barakah yang tersendiri, tapi dengan sebab dengan topik perbahasan kita ni untuk sampai kepada orang awam secara rata, dan orang awam ni kadang-kadang dia mari serabut dengan ada capur gitu, maka saya buang bahasa Arab. Jadi kita dipilih untuk buat Arab Melayu. Kecuali Quran tak buang lah. Kalau nak buang kat Quran, hadis tak buang lah. Dia kata ni ada Arab mana? Quran hadis tu tak boleh buang lah tu. Quran hadis ada lah bahasa Arab. Tapi orang lain kita ketepikan bahasa Arab dia. Tujuannya untuk orang dapat manfaat sepenuhnya daripada kita ni. Itu tujuan saya. Jadi balik ni anak kita boleh baca kalau ada anak, adik-beradik kita boleh baca kalau ada adik-beradik. Tak kira lah siapa-siapa boleh baca. Ini kita boleh baca seorang dulu rumah. Kecuali tengah sikit ada satu tajuk yang dipayuh sikit, atau kena ngajar. Tak boleh baca seorang. Ada setajuk. Kitab ni kadang-kadang ada buah payah dia. Sebab kitab ni ada buah payah, supaya orang belajar kitab dengan tok guru tu saja. Tujuan tinggi tu. Supaya kita rasa rendah diri dengan ilmu yang kita ada. Kitab ni harga RM25. Siapa-siapa dok boleh miliki kitab apa sebab tak ada duit. Ayah ambil lah. Dengan mana jangan mikir pasal duit. Bayar tahun depan boleh, bayar 10 tahun akan datang boleh. Ustaz kalau dak ingat lah. Ustaz kalau nak ambil, lepas tu kita nak senyap tak bayar kau anda. Kenal kita Ustaz pitih tak ada. Lepas tu ambil senyap-senyap tak bayar. Halal. Bagaimana yang penting lah masing-masing daripada kita yang hadir akan dapat manfaat daripada buku ni. Saya pernah suatu ketika dahulu saya buat buku dengan isteri saya, tajuknya 33 Kunci Syurga. Buku ni saya baca di masjid dalam kuliah subuh. Kebetulan sahabat saya ni, dia mari, Ustaz Fahmi ni, dia daripada ketika duduk Sabah, dia mari untuk kutipan Sabah Care daripada Sandaka. Dia mari nak semata-mata nak buat kutipan. Jadi saya susung ketika itu, dia kuliah di Masjid Tengku Mizan, saya kuliah di Surau. Dia kuliah di masjid, saya kuliah di Surau. Subuh yang sama. Dengan makna masih ketika itu tujuannya untuk kutipan derma. Untuk Sabah. Untuk Sabah kayak ni lah. Maka saya ketika itu ambil peluang, saya jual buku saya. Saya baca kitab tu sempena Ramadan, saya jual buku saya. Nah kebetulan saya bulan Ramadan ni, saya tiap hari ada kuliah lepas asar. Tapi surah ada ayat. Cuma surah boleh tabung tepi. Jadi kalau siapa-siapa nak bagi saya duit, boleh tabung. Kalau boleh 300 lah. Saya boleh 500 lah. Saya ngajar sebulan pasal tu. Pas subuh pasal. Jadi kebetulan di mari tu bulan Ramadan, di pertengahan Ramadan. Tengah Ramadan. Dengan mana ada duit tabung lah. Tak bagi saya lagi. Saya baca kitab kata gitu, kitab Kunci Syurga. Jadi saya buat keputusan hari itu, saya jual 100 hari itu, kebetulan 100 buah laku. Harga sekitar RM25, dapat RM2,500. Maka RM2,500 ni saya dah ambil sikit, saya masuk dalam Sabah Care. Saya bagi ke kawan saya. Kemudian duit dalam tabung hok piti saya, orang bagi untuk saya tu, seorang memang tak ayah dah. Tapi orang bagi dalam tabung, saya kata ambil duit tu juga, capur sekali dengan RM2,500 ni, bagi ke Sabah juga. Maka hari tu saya kata kutip duit tu untuk Sabah Care belakang. Jadi kawan kita hari tu puas hati, sebab hasil daripada surah dan masjid dia dapat RM8,000. Dia kata sepanjang dia kuliah di beberapa buah masjid di Kuala Lumpur tak dapat sekali RM8,000 gini. Tapi hari tu dia puas hati, dia turun Ketai hari tu, dia kuliah di Ketai di masjid, saya kuliah di masjid di surah, kutipan daripada subuh saja dapat RM8,000. Puas hati semua kita. Dengan makna kalau kita dengan apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita, sebab tu saya sebut kitab kita ni, sebab saya sudah banyak pengalaman, siapa-siapa nak miliki tidak berkemampuan ambil lah. Ada siap penting mari duduk sini dengar tu saja. Sebab kitab ni mahal RM25, berbanding kambing perak RM43. Kalau kambing perak RM43 murah je, tapi kalau kitab RM25 dia mahal sikit sebab dia kitab. Tu beza dia. Beza dia duduk situ je lah. Tak apalah. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam wa ajallu akram. Saya minta maaf banyak. Mana-mana kekurangan kita bertemu insya-Allah 2 minggu akan datang. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.